minta maaf lah sebab ada technical issue tadi sikit. So kelas kita pun start lambat lah. Cuma saya nak maklumkan, okay, untuk petang ni saya akan cuba habiskan 2 chapter lah. Okay, 2 chapter ni pun chapter 6 dengan 7. Okay. So untuk pelajar di PM, kalau ikutkan chapter 6 saya dah mengajar, tapi saya nak sekalikan lah ajar untuk pelajar college DIM kat sini. Sebab dia orang pula dah belajar chapter 7, chapter 6 tak belajar lagi. So dia dah macam double lah. So saya cuba habiskan 2 chapter ni secara ringkas, chapter 6 dan 7. And then kalau kita sempat, kita masuk chapter 8 lah. Okay. Okay, so saya mulakan pelajaran kita pada petang ini. Okay, so secara ringkas ya, this is chapter 6. Okay, untuk chapter 6 ni dia pasal developing business model. Okay, so macam mana kita sebagai seorang entrepreneur, macam mana kita nak dapatkan modal. Okay, so dia ada okay, so basically business model ni kita boleh dapat kenapa penting. So the first one penting sebab dia adalah satu core aspect untuk setiap business. So tanpa tanpa duit, tanpa modal, macam mana kita nak buat bisnes lah kan. Okay. Okay, so macam mana kita nak buat bisnes kalau kita sendiri tak ada modal. Okay, so ada banyak kategori standard business model yang kita boleh tengok lah. Okay, so bila kita launchkan bisnes kita kena fikir apa menyebabkan bisnes kita tu unik supaya orang boleh tertarik nak beli barang kita. So bila ramai orang nak beli barang kita, so secara tidak langsung nanti kita sendiri yang akan boleh nampak lah. Okay, so bisnes kita semakin maju, so kita perlu upgradekan lagi kita punya production, kita perlu upgradekan lagi kita punya bisnes dari segi pekerja ke apa semua kan. So everything perlukan duit, so perlukan modal. Okay, so ni yang ni semua boleh baca lah. So ni dia pasal contoh company Bird Box. So dia adalah satu produk kecantikan yang dalam dia ada itulah, ada banyak produk-produk dia, tetapi dia buat bisnes secara online. Okay, so secara ringkas, so yang ni boleh baca. Okay, standard business model. Okay, so macam mana kita boleh dapat. Okay, kita ambil contoh untuk Google, Facebook dengan YouTube, dia orang dapat duit daripada advertising business model dia lah, based on providing advertiser access to highly targeted customer niches. So dalam kata lain untuk Google, Facebook, YouTube, okay, dia orang dapat customer apabila customer dia promotekan barang dia orang melalui melalui Facebook, YouTube. So bila kita, let's say lah YouTube, bila nak buka YouTube ada banyak iklan. Iklan tu adalah daripada big company yang promote barang diorang melalui Facebook, YouTube. So tu kiranya segala aktiviti yang diiklankan ke ataupun dari segi ni lah, macam franchise, premium apa semua ni, itu akan mendatangkan hasil lah. So yang ni boleh baca sikit. Okay, disruptive business model. Okay, so do not fit the profile of a standard business model and are impactful enough that they disrupt or change the way business is conducted in an industry. Okay, so business model disruptive ni senang kata dia adalah isu-isu di mana apabila kita, let's say lah, kita nak buat bisnes kita, lepas tu adalah isu dari segi macam problem dari segi quality, dari segi kita punya productivity. So bila ada problem macam tu, nanti kita punya dia akan effect lah kita punya bisnes. So bila effect bisnes kita, susah lah untuk kita rolling balik duit modal kita semua tu. Okay, yang ni boleh baca. So ini pun, okay, ni saya ringkas je.
the Barringer. So Barringer Island Business Model Template. Okay. So ni adalah digunakan oleh ni adalah business model yang diorang generous lah, diorang secara suka hati bagi bagi orang guna template diorang. So business model ni adalah contoh dalam tu lah. So kita boleh allocatekan, sebagai contoh kalau kita nak buat business macam ni, apa benda yang kita perlukan, apa kita punya SWOT analysis untuk company kita, kelebihan, kelemahan and so on lah. So banyak benda tu dia akan mempengaruhikan tu lah, akan mempengaruhikan kita punya business. So sebab itulah Barringer Island ni diorang buatkan satu template untuk boleh digunakan oleh semua orang. So senang lah nanti kita tengok kan. So untuk finance dia ada contoh. Untuk core strategy, apa kita punya mission, vision, apa job scope kita, and then siapa aset-aset kita apa semua. Nampak? Bila kita dah allocatekan kita punya benda-benda tu, so nanti dia akan memudahkan lagi lah kita nak tengok. Kalau terputus, Tuan kena matikan video kot. Macam tak kuat internet. Oh, tak nampak Dia putus-putus. Oh, putus-putus. Okay. Atas saya punya line. Rasa line ni. Yep. Saya dah okey. Okey, kemudian kita masuk kepada sekarang dia mendalam sikitlah. So kita sudah masuk kepada so kita masuk kepada business. So sekarang kita masuk kepada So sekarang kita masuk kepada business mission and vision. So mission saya pun dah explain, even dengan student saya yang belajar kat sini pun diorang dah tahu. So ni saya ringkas lah, vision apa, misi dan visi company. So itu kita kena tahu sendirilah. And then kita kena tahu apa yang membezakan, basic differentiation, apa yang membezakan produk kita dengan produk pesaing. So kita kena ada produk yang unik supaya kita punya customer akan tertarik nak lagi beli produk kita sebab dia punya unik lah. So itu unik. And then target market, siapa kita punya audience, siapa kita nak targetkan barang kita ni, siapa, adakah dia muda, tua, ataupun background yang kaya, ataupun yang biasa, ataupun tak kisahlah. So itu depends on kita punya target market. And then pergi kepada product market scope ni, di mana kita akan tengok juga untuk market mana yang kita nak masuk. Mula-mula kita dah tahu target market kita, audience kita siapa. Sekarang kita akan lagi mendalam. Lepas kita dah pilih, let's say kita pilih target market kita ialah let's say orang yang bekerja. So bila kita target market orang bekerja ni, kita akan tengok juga orang bekerja ni dari segi macam mana. Adakah dia kerja swasta atau government, ataupun dia bekerja ni pula umur berapa. So dia lagi in detail. And then nombor 2, resources. So segala barang-barang yang kita ada dekat company kita. So asset dia apa asset kita. So and then sumber-sumber dari luar juga. So macam mana kita nak buat benda ni, let's say produk kita, kalau tak ada resources lah, bahan-bahan mentah. Kemudian core competency. Apa yang kita punya, senang kata core value lah, kita punya nilai-nilai murni yang ada dekat kita punya company and produk kita. Dalam kata lain, ibarat macam bila orang guna produk kita, orang tahu so ni adalah produk sekian. Kenapa? Sebab dia punya quality, sebab dia punya dia punya variety, sebab dia punya customer service. Nampak? So setiap company diorang punya kelebihan masing-masing dari segi macam itulah, sama ada diorang dari segi customer service, sama ada dari segi quality produk, sama ada dari segi harga. So banyak benda lah yang kita boleh guna. And then key asset, so sama juga macam yang ni, core competency. So key asset dia asset yang penting yang kita perlu ada lah. So sebagai contoh, macam kalau ada company, diorang punya asset ialah diorang punya kilang. Diorang punya kilang, diorang punya barang production,
Ada pula orang dari segi asset customer, ada juga orang dari segi dia punya quality atau dia punya product differentiation, nampak. So key asset ni lebih kepada apa benda yang kita punya kelebihan yang ada dekat company kita yang menjadi faktor utama untuk memajukanlah company kita tu. Key asset. Okay, nombor 3 financial, so dari segi duit. So ni senang lah, everything dia nak buat bisnes ni kena ada duit lah. Okay, so dekat mana kita nak dapat duit, nak buat pinjaman apa semua, tu dalam financial. Okay, financial sambung lagi revenue stream. So revenue stream ni maksudnya, okay, kita dapat duit daripada mana? So kita kena make sure that stream tu lah, duit masuk, and then macam mana nak dapatkan duit masuk dalam company kita tu. Make sure produk kita bagus, make sure kita punya quality customer service semua bagus supaya customer happy. Bila customer happy, customer akan terus beli daripada kita. So revenue stream ni ialah duit masuk dalam company. Okay, most common revenue stream, okay, ni boleh baca. Okay, financial cost. Sekarang kita masuk cost. Okay, tadi revenue stream duit masuk, sekarang kita akan tengok kepada cost pula. So cost ni dari segi, okay, berapa banyak duit yang kita perlu keluarkan, berapa banyak duit yang kita perlu fikirkan. Okay, kalau nak kalau nak buat barang ni, nak buat produk ni, nak dapat pinjaman, so everything is about duit. So kita kena tahukanlah, kita kena allocate kan duit mana yang lagi perlukan duit banding benda-benda lain. Okay, pun sama juga, sama finance, funding lah. So kita perlu dapat duit. Let's say kita nak buat kita nak buat produk kan, so tak cukup duit, kita akan buat pinjaman daripada bank, funding. So kita akan minta sumber-sumber pendapatan daripada sumber-sumber duit daripada bank-bank apa semualah. Okay, so tu sama dia operation. So operation dari segi kita punya manufacturer, so ataupun operasi kita lah, unit operasi. So diorang menjalankan tugas. Kalau produk, operation. Kalau kita dari segi servis, kita sendirilah yang menjalankan servis tu. Okay, yang ni produk servis. Channel. Okay, sekarang kita masuk ke channel, macam mana kita nak layan kita punya customer, macam mana kita deliver produk tu. Okay, let's say kalau produk tu dia memang produk yang benda yang fizikal, so macam mana kita nak hantar kepada customer, apa platform yang kita gunakan. Kalau dari segi servis, macam mana kita layan kita punya customer, apa channel yang kita guna bila kita nak contact customer, and so on lah. So tu channel. Key partner, okay, kita buat bisnes ni pun kita ada partner. So siapa key partner kita? Adakah kita punya customer, adakah kita punya shareholder, ataupun kita punya kita punya workers. So kita kena allocatekan lah mana key partner kita yang paling penting, yang betul-betul membantu, yang boleh bantu bisnes kita. And then sama juga most common type of business partnership. Okay, ni boleh baca sama ada kita buat bisnes secara joint venture, ataupun kita buat secara networking, ataupun kita buat alliance, so ataupun trade association, ataupun koperasi-koperasi, and so on lah. So ni lah cara-cara untuk kita buat dapat business partner. Okay, ni contoh. Okay, alhamdulillah. Okay, so tu saya ringkasnya untuk bab 6. Okay, so sekarang kita masuk kepada bab 7. Okay, sementara tu sebab kita buat recap, ada soalan apa-apa ke untuk bab 6? Okay, tak ada Okay, so saya just recapkan balik. Bab 6 ni senang kata dia pasal modal. So macam mana kita nak dapat modal, macam mana kita nak dapat sumbangan-sumbangan. Okay, lepas tu bisnes kita pula, macam mana kita nak kita kadang-kadang kita tak boleh nak tanggung sendiri. So kita perlu dapatkan bantuan-bantuan daripada kita punya daripada orang keliling lah. So lagi senang kalau kita buat bisnes dengan let's say dengan partnership, ataupun kita join group-group yang buat bisnes sama. So dari segi situlah kita boleh dapat bantuan dari segi kewangan, and then daripada situlah kita boleh dapatkan duit sumbangan, duit modal apa semualah. So itu adalah untuk bab 6. Okay, so sekarang bab 7. Okay, bab 7 ni semua kita pun belum belajar lagi kan. Okay, so bab 7 dia pasal industry and competitor analysis. Okay, dalam kata lain kita akan belajar pasal kita punya bisnes. Okay, industri yang kita nak masuk ni, okay, kita kena tahu industri dia macam mana. Adakah industri tu dia mudah masuk ke, ataupun dia susah, and then kita punya pesaing juga. Okay, pesaing kita macam mana. So kita akan tahu pasal dalam bab 7 ni. Okay, so basically kita akan tahu pasal green block. Okay, so
So Greenvelope ni adalah satu bisnes di mana diorang jual envelope yang cantik untuk wedding lah. So selain daripada wedding, diorang juga sebenarnya guna envelope untuk apa-apa perasmian lah, even macam apa, wedding card, birthday card, ataupun apa, card untuk invitation apa-apalah, majlis apa-apa. So diorang punya card memang cantik. Diorang sebenarnya sangat bagus sebab diorang masuk dalam satu market di mana orang jarang masuk dan susah. Kita macam fikir macam alam, rugilah buat envelope ni sebab zaman sekarang everything teknologi kan. Ibarat macam zaman dulu lah. Zaman dulu kalau time raya orang akan kirimkan apa, kad-kad raya apa semua kan. Sekarang tak ada dah. Sekarang semua orang hantar WhatsApp saja. Tu contoh. So bila diorang masuk dalam market tersebut, diorang perasan bisnes diorang lagi maju sebab actually lagi ramai orang suka kalau dia ada kad fizikal banding dengan digital. So bagusnya diorang punya company ni bila diorang masuk, so diorang tak ada ramai pesaing. So bila diorang jadi orang yang pioneer, orang yang first yang buatkan bisnes dari dalam sektor kad-kad. So bila ada pesaing lain nak cuba masuk, susah sikit lah sebab everything macam kita jugalah, kita akan refer dekat orang yang dah lama ada. So kalau kita let's say kita nak pergi kat kedai makan ke, kita nak cari kedai yang sedap apa, kita dah tahu kedai tu sedap. Lepas tu kita dah tahu kedai tu dah lama dah, daripada zaman kita kecil lagi kan, dan masih sedap. So kita akan still tetap pergi kat kedai tu banding dengan kedai-kedai yang baru. Okay, industry analysis ni dia sebenarnya untuk entrepreneur dia perlu menjawab 3 question. First kali, adakah industri tu senang nak masuk, accessible? So kita macam kita lah, kalau kita nak buat bisnes, kita kena make sure that industri yang kita nak masuk tu dia senang. Contohlah, jangan ambil industri yang let's say ramai orang dah masuk, so kita ada pesaing ramai. Lepas tu pula kita kena always sentiasa promote barang lah, apa semualah kan. Lagi elok kalau kita kita masuk dekat market yang orang jarang ada sangat. So bila kita dah senang nak masuk tu, mudahlah untuk kita buat kerja. Tetapi pada masa yang sama kita kena fikir juga, kalau market tu susah, let's say kenapa tak ramai orang, tu pun kita kena fikir jugalah. Kot-kot takutlah bila kita masuk last sekali tak boleh nak jalan, so kita rugi juga. So kita kena banyak buat research lah pasal ni. Okay, yang kedua, contain market that are ripe for innovation or are underserved. Okay, so yang nombor 2 pula kita akan tengok lah, okay, mana satu industri yang senang kata dia ripe, dia dah matang ni dari segi, okay, kalau kita join sekarang market tu, okay, booming, okay, so kita boleh jual, ramai orang beli ke apa semua kan, okay, ataupun dia underserved. Okay, so let's say kalau kita masuk market tu tiba-tiba banyak kelemahan sebab tak ramai orang lah nak beli benda tu lah, trend tu pula jenis yang kejap naik kejap turun. So kita kena make sure that market mana salah satu benda kita senang masuk tetap, dan kita kena tengok juga dari segi faktor-faktor environment dia. Adakah pesaing tu okey, pesaing tu ramai ke tak ke, senang dapat supplier ke tak, customer senang ke tak, and so on lah. Okay, and then yang ketiga, are the position in the industry that will avoid some of the negative attribute of the industry as a whole. Okay, nombor 3 ni pula dia lebih kepada kita perlu tengok lah, kita perlu tengok sama ada industri yang kita masuk ni dia ada banyak benda-benda negatif tak. Contohlah, kalau benda tu yang boleh membawakan banyak buruk kepada kita punya customer, janganlah jual. Contoh kadang-kadang macam ada orang jual produk kecantikan, orang tak buat research betul-betul. Dia jual produk kecantikan, dia jadi orang, let's say orang tengah lah kan. Lepas tu produk tu dia haram ke, ataupun ada bahan-bahan yang boleh membahayakan kulit ke, ada main jual je. So bila berlaku benda negatif macam tu, secara tidak langsung nanti orang akan ban kita kan. So lepas ni kalau orang dapat tahu, oh ni lah yang dulu yang jual benda ni kan, tak payahlah beli dari dia. Kalau kita nak masuk market lain pun dah jadi susah, sebab orang dah tahu nama kita. So sebab tu dah 3 benda ni kita perlu fikirkan. Okay, so and then kita perlu tengok kepada 2 benda, environmental trend and business trend. Environmental trend macam saya cakap tadi,
Dia lebih kepada persekitaran keliling kita, sama ada dari segi pesaing-pesaing kita kena tahu, and then dari segi ekonomi juga, social, okay. So banyak benda lah yang kita perlu mengambil kira. Okay, kalau ekonomi menaik, apa kita boleh buat? Kalau menurun, apa kita patut lakukan? Dari segi social trend pula, okay, trend nanti mana trend yang meningkat, mana yang menurun. Okay, adakah dari segi teknologi pun main peranan? Macam mana kita nak promote barang kalau tak ada teknologi? And politik. Politik ni apabila berlaku perubahan undang-undang ke apa-apa, dia pun akan efek kepada bisnes kita. So environmental trend ni kita kena betul-betul ambil kisah lah. Okay, kemudian business trend. Business trend ni dari segi macam tu lah. Okay, kalau untuk bisnes ni macam mana? Adakah dia meningkat atau menurun, ramai orang masuk ke tak ke, ramai orang keluar ke, ataupun mana customer yang in terms of business macam mana kita nak fikirkan. Okay, kalau bisnes sudah lama ada, okay, so boleh ke kita bersaing dengan diorang? Okay, kita kena tahu kita punya kelebihan apa, kelemahan apa supaya kita boleh senang bersaing. Business trend ni dia lebih kepada kita fokus apa benda yang ada dekat keliling kita. Environmental trend dia lebih general. Macam tu lah, general macam ekonomi, politik, tu secara general kita kena tahu. Tapi business trend dia mendalam sikit, di mana kita perlu tengok pesaing-pesaing keliling kita. And then kita pergi pada 5 force model. Okay, 5 force model ni adalah dia dihasilkan oleh Profesor Michael Porter, di mana dia adalah satu tools, alat yang digunakan oleh orang bisnes untuk tengok untuk determine industry profitability. Okay, so dalam kata lain, macam mana kita nak tahu kita punya produk tu akan atau servis akan berjalan lancar atau tidak? First of all, dari segi threat of substitute. Okay, ancaman daripada barang gantian. Maksudnya let's say lah, macam kita jual burger. Kita jual burger, lepas tu ada orang jual burger lagi sedap. So nanti lama-lama customer kita akan lari ke customer yang akan lari ke burger yang baru tu. Itu adalah ancaman daripada barang gantian. So maksudnya segala sebab itulah susah sikit kalau kita masuk dalam market yang ramai pesaing. Sebab nanti akan mudah digantikan. So kalau orang tak suka produk kita, orang pergi tempat orang lain. Lama-lama nanti bisnes kita akan menurun. Okay, trend of new entrant. New entrant ni maksudnya pesaing-pesaing yang baru masuk. Kita kena tengok juga, mungkin pesaing tu dia lagi bagus dari kita, ataupun dia banyak barang-barang yang dia boleh guna untuk untuk lawan kita balik. So kita kena tengok pesaing. And then rivalry among existing firm. So pesaing dia dah memang sedia ada. Okay, so let's say kita buka kedai salon. Let's say kan, kita buka kedai salon. So nanti dah pesaing tu dah memang ada. Kita buka serentak, contoh lah, kita buka 2-3 bulan kemudian daripada pesaing kita tu, dia dah memang buka 3 bulan awal dari kita. So rivalry among firm ni dia selalu berlaku lah. Orang akan buat promotion ni, dia buat promotion tu, dia orang akan berlawan. Okay, and then bargaining power of supplier. Okay, kita kan tengok juga supplier kita, dia punya bargaining power. Adakah maksudnya dia orang senang tak nak di-negotiate? So kadang-kadang kita kena tahu juga, kalau supplier yang baik hati, yang boleh bagi diskaun kat kita, jual dalam bundle banyak-banyak, so memudahkan kita lah untuk dapat barang, dan kita pun boleh jual harga itulah, let's say harga berpatutan tapi kos rendah. So dah lagi untung kita. Kalau sebab itulah yang supplier pun main peranan sebab macam itulah. Kalau supplier tu let's say dia barang kualiti tapi dia jenis by the book, dia tak nak diskaun, bagi diskaun apa semua, dia nak everything by business, pun akan memudaratkan kita lah. So sebab itulah bargaining power of supplier pun main peranan. And bargaining power of buyer, kita punya pembeli. Kita kena tahu lah juga, dia orang ni macam kita lah, kita pun pembeli juga kan. Okay, so kita ada karena kita, kadang kita pun nak diskaun juga kan. And then kita pun akan minta macam sama jugalah. Kalau kita untuk supplier ni, kita nak barang murah daripada supplier kita. Kalau customer pula, dia nak barang murah daripada kita, nampak? So that is the bargaining power of supplier and buyer. Okay.
So yang selebih ni dia punya penerangan, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca lah. Dia just secara mendalam sikit lah explanation dia. Tapi apa yang saya cakap tu sama je. Okay, nutrient entrance. Okay, ni boleh tengok lah. Okay, barrier of entry. Okay, so sama balik kepada threat of new entrance. Kadang-kadang ada certain orang macam itulah. Kita boleh ambil contoh kalau dari segi produk differentiation macam Pepsi dengan Coke yang tengah-tengah ni. Okay, Pepsi dengan Coke ni diorang dah lama wujud and diorang dah lama bersaing. Okay, so kita boleh nampak kadang-kadang bila ada company yang jual beverage yang nak baru masuk, dia perlu berlawan dengan Pepsi dengan Coke. So memang susah sikit lah. Sebab itulah kalau new entrant ni 6 major of barrier dia adalah penghalang untuk orang masuk. Susah sebab itulah bila kita dah ada company yang dah lama establish ataupun baru establish yang bagus sangat macam Google, Intel, Pepsi, Coke, McD, KFC. So kita akan ada kesusahan untuk bersaing lah. So tu saya ringkas je, kita boleh baca. Rivalry among firms. Okay, yang ni pun saya dah explain tadi, boleh baca juga. Only power supplier saya dah cakap. Okay, yang ni pun tuan-tuan dan puan-puan boleh baca lah, ni secara detail lah semua ni. Okay, 5 force model sama je. Okay, determining the attractiveness of industry. Okay, so macam tadi lah, macam ni adalah satu senang kata template yang kita boleh guna untuk menentukan mana satu industri yang paling sesuai untuk kita. Okay, so let's say lah kita nak buka kedai burger tadi kan. Okay, first kita kena tengok adakah threat or substitute. Okay, barang kita tu kita boleh tengok orang lain boleh copy paste tak, orang lain boleh lagi improvekan jadi lagi bagus tak. Kalau tak ada, kita tengoklah threat of industry profit low, threat of new entrant medium ke memang orang senang nak masuk ke apa kan. Okay, kamu tandakanlah low ke high ke apa semua. Kalau banyak high, better tak payah buat. Kalau banyak low, sila teruskan. Okay, so ni boleh baca key question. Okay, ni contohlah kalau kita nak fikirkan, okay, substitute tu macam mana, entrant tu macam mana. Okay, ni adalah key question lah yang kita perlu tahu lah. Okay, ni proses dia, saya pun tak nak mendalam sangat sebab ni just macam proses macam kita buat survey lah, kita buat research. Okay, contoh kalau apa, kalau profit rendah sebab ramai pesaing baru. Okay, kalau yes, apa step ni, kalau no, apa kita perlu buat. So ni saya ringkas dan okay, ni pun sama juga. Okay, yang untuk ni industry types and opportunities they offer. Okay, so kita boleh tengok lah mana satu industri yang kita nak masuk. Okay, adakah dia emerging industry di mana recent changes in demand or technology, new industries standard operating procedure have yet to be developed. Okay, emerging industry maksudnya satu industri atau market yang baru saja wujud. Okay, so selalunya yang baru saja wujud ni senanglah sebab dia kelebihan dia adalah first mover. So bila kita jadi orang first, so banyak benda yang kita boleh bawakan perubahan dekat market tu. So senanglah, ibarat macam tadi lah yang buat kad tu. Sebab orang tak terfikir pun nak masuk dalam market tersebut. So bila dia masuk, dia lah orang first yang buat benda tu dan menjadi. So nanti pesaing-pesaing lain yang cuba nak bersaing susahlah. Sebab orang akan ingat kepada orang yang paling awal. Macam itulah. Fragmented industry, so large number of firm approximately equal size. Fragmented ni maksudnya di industri tu dia semua sama level. So kita kena tengoklah. Okay, kelebihan untuk industri yang sama level ni macam itulah. Industri dari segi makanan minuman. Okay, dia sama level kan. Makanan walaupun makan pasal makan, air pasal air, tapi dia sama level. Beverage dengan food industry. So bila dia industri ni sama, so mudahlah untuk kita masuk sama ada salah satu ataupun dua-dua. Mature industry adalah industri yang dah lama ada. So kadang-kadang dia slow increase in demand tapi numerous repeat customer. So maksudnya dia jenis yang macam KFC, McD lah. So macam kalau customer kurang sikit ke apa ke, tak impact sangat sebab dia dah ada banyak cawangan, semua orang pun dah tahu pasal produk dia. So dia tak beberapa nak kisah sangat lah.
Declining industri yang dah menurun. Okay, selalunya ni adalah industri disebabkan oleh macam tadilah. So banyak big company dah bankrupt sebab COVID. So banyak company yang kita nampak dah memang dah banyak kurang lah sebab faktor-faktor luaran. So itu adalah industri yang decline. So kadang-kadang bila kelebihan pula bila kita nak masuk, itulah leader, niches, harvest and divest. Maksudnya bila industri tu dia dah menurun, kalau kita ambil alih, so kelebihan dia mungkin bila kita dapat majukan balik, so orang akan orang akan ingat dekat kita. So ni kita boleh ambil contoh macam baru je semalam saya tengok satu video lah. Dia pasal Burger King. Okay. Basically kan waktu zaman awal tahun 2000, okay, masa tu McD dah ada dah, semua orang kenal McD. Okay. Lepas tu McD tu dia pecat dia pecatkan salah seorang saya lupa macam CEO. CEO tu dia adalah pengeluaran kicap adalah bukan kecap. So dia macam sos tomato macam tu lah. Kalau kita pergi dulu lah, kita pergi KFC McD kan dia orang ada cili-cili masing-masing. Kalau KFC dia ada live. Kalau McD macam Maggi ke apa macam tu lah kan. Okay, so cerita dia bila McD pecat CEO ni, so CEO ni dia di offer oleh Burger King untuk jadi CEO baru dan cuba improvekan dia punya bisnes lah. So dan bila dia take over, dia telah baguslah kerja dia. Sampai satu dunia dia tahu Burger King dia banyak buat dia banyak buat innovation, dia banyak ubah resepi, banyak ubah menu apa semua lah. So banyak benda lah dia ubah, 360 degree dia ubah semua. So Burger King sekarang dah boleh bersaing dengan McD. Kalau kat Malaysia kita tak nampak lah sebab McD besar kan. Tapi kalau dekat luar negara ramai orang dah kurang pergi ke McD. Sebenarnya ramai pergi ke Burger King. Lagi-lagi pula sebab boycott, lagilah ramai orang pergi dekat Burger King. So apabila berlaku industri yang decline, bila kita masuk dalam industri tu, bila kita pula berjaya untuk memajukan industri tu, so nanti macam tu lah kita dapat nama lah. And then last sekali global industry. So ni lah industri yang kita boleh fikir secara global macam tadilah McD, KFC, Burger King, kita Lamborghini, Ferrari, even pakaian macam Uniqlo, Brands Outlet. Okay, so banyak cabang lah yang kita boleh cuba masuk. Okay, competitor analysis dia pasal kita punya pesaing lah. So kita kena tengok okay, pesaing kita macam mana, dia punya barang-barang macam mana, okay, diorang jual apa and so on lah. So kita perlu identify pesaing kita. Okay, so kita perlu tahu pesaing kita ni macam mana, okay, siapa, apa, kita kena tahulah. Kita kena buat SWOT analysis, apa kelebihan dia, apa kelemahan dia, apa ancaman kita kepada pesaing kita yang baru masuk ni atau dah lama ada and so on lah. Banyak kena buat research. Okay, type of competitors dia ada 3. Sama ada dia direct ataupun dia indirect ataupun dia future. So direct senanglah kita boleh nampak benda tu depan-depan. Kita tahu ni lah pesaing kita, dia jual benda sama dengan kita. Alhamdulillah. Kalau indirect ni adalah business offer close substitute product. Dalam kata lain, dia jual dia pesaing yang tak jual benda sama dengan kita, tetapi dia seakan-akan sama. So ni pun kita kena tahu jugalah pesaing-pesaing ni. Sebab kadang-kadang nanti macam kita lah kan, ada certain produk yang kita macam rasa ni samalah dengan yang ni tapi lagi sedap, nampak. So kita kena ambil tahu pasal pesaing yang kita dah terang-terang nampak and pesaing yang kita tak nampak. And then future competitors jugalah. Okay, future competitors ni dia tak wujud lagi, tapi kita still need untuk be aware. Kenapa? Let's say direct dengan indirect dia dah memang wujud, cuma kita direct kita nampak, indirect kita tak nampak sangat. Kalau untuk future pesaing ni, kita kena always upgrade our business. Maksud saya kan, supaya dapat elak daripada future competitors, kita kena guna teknologi yang canggih, kita kena improve our product, our service, our customer relationship, everything lah. Supaya bila ada pesaing yang baru masuk, kita boleh halang dia. So sebab tu lah big company, diorang sebenarnya nak cuba elakkan future competitors daripada masuk. So macam mana diorang buat, diorang selalu upgrade diorang punya business, tukar-tukar. Kalau let's say company tu dia tak ubah apa-apa, dia just macam fikir macam
alah tak apalah, pesaing yang dah nampak dah tahu, okay dia cuba lawan, and then yang indirect pun dia dah tahu macam mana, so dia tak kisah. So banyak dia tak buat banyak improvement dari segi teknologi, dari segi servis dia kan. So bila ada pesaing baru masuk, nampak kita boleh bandingkan lah macam orang muda dengan orang tua. So zaman sekarang everything is about technology. So bila kita tak boleh nak catch up dengan teknologi, susahlah untuk kita bersaing dengan orang-orang muda. Nampak? So that is future competitors. Okay, source of competitive intelligence. Maksudnya macam mana kita nak dapat sumber-sumber pasal kita punya pesaing. Okay, so ni senang kata kita boleh buat research, kita boleh observe, kita boleh banyak cara untuk kita dapat intel pasal kita punya pesaing. Okay, ni tuan dan puan boleh bacalah sumber dia, sama je. Analysis grid, okay, ni saya tak terang sangat. Okay, ni senang katakan, okay, let's say let's say kita buat analysis grid, competitive analysis grid, di mana kita akan tengok, okay, apa kelebihan company kita, kita akan asing, okay, contoh macam kita akan listkan, okay, company ni ni adalah company yang jual barang atau servis sama dengan kita, okay. Lepas tu kita akan buat satu satu template, kita akan tengok, okay, dari segi dia punya cost, siapa yang lagi untung, adakah kita atau menang. Okay, kita boleh tengok lah. Okay, kalau even maksudnya okay, sama, kita punya cost hampir samalah dengan bisnes ni. Okay, kalau untuk company kedua, okay, kita punya lagi bagus, diorang jual harga mahal tapi barang hampir sama je rasa. Okay, so itu kelebihan kita. Disadvantage mungkin macam, diorang jual harga murah dan barang bagus. Okay, itu kelemahan untuk kita. Okay, nampak? Bila kita dah buat template, kita dah buat benda-benda macam ni, so dia akan memudahkan lagi lah kita nak tahu, okay, benda mana kita perlu improvekan. Okay. So, habis untuk bab 7. Ada apa-apa soalan? Okay, tak ada Okay, bagus. Okay, so saya nak beritahulah. Okay, sekarang kita pun dah habis sampai chapter 7. So kita tinggal lagi 3 chapter saja. InsyaAllah by minggu depan saya cuba habiskanlah 2 chapter. Nanti tengok dululah macam mana kalau sempat lah, InsyaAllah. Okay, so saya nak beritahu mengenai okay, so saya nak minta maaf lah sebab minggu ni pun saya agak sibuk sikit. So saya hari Jumaat lah baru betul-betul saya free. So saya pun dah hantar link Google Drive tu and saya dah asingkan lah. Maksud saya bila kalau tuan-tuan dan puan-puan buka boleh tengok saya dah asingkan mengikut tahun year 1 to 3 year 1 22-23, year 2 23-24, year 3 24-25. And then bila buka tu pun dalam tu saya dah asingkan ikut semester 1 to 3. And dalam semester tu, contoh semester 1 saya dah asingkan by subject. So nak minta tolong tuan-tuan dan puan-puan masukkanlah mana soalan-soalan yang doktor minta itu. Yang test, quiz, assignment, mana yang ada minta tolonglah masukkan. Okay, and then mengenai tuan-tuan dan puan-puan punya intern. Okay, intern sebenarnya saya ingatkan dah boleh keluarkan surat apa semula. Rupanya dia ada banyak lagi lah proses dia. Okay, so sekarang pun nama-nama tuan-tuan dan puan-puan saya dah hantar kepada pihak UPA. Nanti UPA akan hantarkan surat